Sejak 6 tahun yang lalu, kereta Kuala Lumpur telah melalui transformasi yang besar. Laluan MRT baru telah dibina meliputi jarak sejauh 51 km dengan 31 buah stesen. Pelbagai cabaran telah dihadapi, namun jurutera Malaysia bangkit menyahut cabaran untuk menyiapkan projek infrastruktur mega ini. Very few countries can implement a gargantuan project like this, and being able to implement it slightly ahead of time and also slightly below budget. MRT Malaysia mengubah kereta Kuala Lumpur kepada sebuah metropolis moden yang terhubung. Tanggal Ogos 1957, Malaya diiktiraf merdeka oleh Great Britain. 60 tahun lalu, Kuala Lumpur adalah bandar kolonial kecil dengan bangunan sivik dibina oleh pentadbiran British. Rumah-rumah kedai berderetan di jalan utama dan struktur tertinggi pada waktu itu hanya 9 tingkat. Kini, kereta Kuala Lumpur kian meluas, lebih 10 kali ganda berbanding 60 tahun lalu. Kemegahan pencakar langit menyelahkan bandar moden ini. Well, if you look back over the last 60 years, the progress we've made is nothing short of, I would say, remarkable. Kuala Lumpur has changed by leaps and bounds. Hari ini, kereta Kuala Lumpur mempunyai populasi lebih 8 juta orang dengan peningkatan lebih 2,500% berbanding 60 tahun lalu. Namun, bandar ini menghadapi masalah kesesakan trafik yang menghalang pembangunan masa depan. Pada 1957, terdapat hanya 125,000 buah kereta di semenanjung Malaysia, tetapi kini lebih 4 juta kenderaan memasuki pusat bandar setiap hari. Namun, ada penyelesaian untuk masalah trafik ini. Satu rangkaian pengangkutan baru, Transit Aliran Massa Lembah Kelang atau KVMRT. When I took over office in 2009, I realized that without an efficient, modern, reliable, seamless connectivity in terms of public transportation, you cannot call Kuala Lumpur a world-class city. And that is why, as a government, we have given public transportation a key priority as part of our transformation program. Sistem Transit Aliran Massa Lembah Kelang KVMRT perintis masa depan Kuala Lumpur. 3 laluan berbeza merangkumi lebih 140 km jajaran baru. I'm confident that this is going to be a landmark, iconic game changer in terms of the livability of Kuala Lumpur as a whole. Because that project by itself will create the integrated, seamless connectivity and provide people living in Kuala Lumpur an opportunity to move one place to another with a great deal of ease. It will certainly reduce traffic congestion, reduce carbon emission, and make Kuala Lumpur a much more livable and vibrant city. Pada Julai 2011, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak melancarkan projek infrastruktur terbesar di Malaysia. Jajaran pertama merangkumi 51 km dari Sungai Buloh ke Kajang dengan 31 buah stesen baru. Untuk melaksanakan mandat kerajaan bagi menyiapkan projek KVMRT ini, MRT Corporation telah ditubuhkan dan kini diterajui oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Syahril Mokhtar. Basically, MRT Corp owned by Minister of Finance Incorporated. So our role is basically as an asset owner, as a project developer. And we are so-called a liaison entity
between the project partner, or in short PDP, and also the government. The PDP basically will be responsible for managing all aspects of the project. That means the design aspect, the procurement aspect, and also the implementation or the construction aspect of it. PDP membolehkan projek MRT dijalankan dengan efisien mengikut fasa, memastikan pelaksanaan projek dipatuhi dan memantau prestasi kontraktor. First of all, you want a company or consortium that can deliver the project. Secondly, you want a project to deliver it on time and on budget. And thirdly, you want the risk taken off the government. Untuk memastikan kejayaan projek ini, proses perolehan telus dilaksanakan. Hanya kontraktor yang terbaik dipilih melalui pembidaan kompetitif. Kerajaan menetapkan target 50% nilai kontrak bagi MRT jajaran Sungai Buloh Kajang untuk diberikan kepada syarikat Bumiputra dan ini melangkaui sasaran asal. The Bumiputra agenda will be an integral part of the KV MRT project. So we carve out a certain percentage of the contract and give it out to Bumiputra, but it must be on the basis of competition. And the Bumiputra contractors that will be awarded will be on the basis of being the best amongst Bumiputra. Projek ini juga menyediakan peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana atau SME. We want this project to benefit SMEs so that the benefit will cascade to involve smaller firms. And as part of this project, 480 SMEs have benefited. They represent about 65% of the contract value. Kami diberi peluang untuk bersama menjadi sebahagian daripada kontraktor Bumiputra itu sendiri, industri kecil dan sederhana untuk menjayakan kebersamaan dalam projek ini dan saya rasa itu satu penghargaan buat kami. Satu jawatan kuasa khas MRT Exco ditubuhkan untuk memastikan projek berjalan lancar. The idea of having this MRT Exco is just to solve issues. That is a very good platform in order to expedite the project. Pembinaan sistem pengangkutan baru di Lembah Kelang ini bukannya mudah. The city was not planned enough to accommodate the high growth in population and the high growth in development. That's why we have all this problem with finding a corridor to accommodate this kind of large-scale mass transportation system. We have had to share reserves. We have had to put this alignment where there are public roads or public highways. So it was quite a challenge to achieve that. Majoriti laluan dibina di atas tanah sepanjang rizab jalan sedia ada untuk meminimumkan kos pembinaan. Di kawasan pusat bandar, MRT dibina di bawah tanah. Areas where we could go above ground, we went above ground. Areas where we needed to go underground, we went underground. Of course, when you go underground, the cost is higher. But in terms of the aesthetics, it's definitely better. We didn't want to destroy any of the heritage buildings that we have. That was one of the policy decisions that we made, was to minimum changes to the existing physical landscape. Untuk seksyen bawah tanah, satu perjanjian bersama diwujudkan antara MRT Corporation dan pemilik-pemilik persendirian, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelum ini. We're talking about people's private property that they've acquired through the generation from their father or grandfather, and there's a lot of emotion attached to owning this sort of property. So we try to not acquire them. Our team managed to craft out, and then you have mutual agreement for each lot that you actually want to work with. End of the day, what happens is you can coexist, and these property owners don't lose their land. And this is the beauty of it. We are allowed to build our tunnel underground with the property owners still enjoying their property.
bagi memastikan semua pihak sama ada komuniti atau perniagaan yang berhampiran dengan jajaran MRT dimaklumkan tentang aktiviti pembinaan, interaksi bersama pihak-pihak berkepentingan telah dijalankan. Can you imagine 51 kilometers, how many residential areas that we're passing through? Can you imagine if we do not engage, we do not speak to the residents? I always believe that people management, people engagement, stakeholder engagement is crucial. If we don't manage them well, they don't understand the project, they don't understand where we are heading to, it won't happen. Bagi laluan pertama, lebih 2,000 sesi perjumpaan dengan residen, persatuan penduduk, ahli-ahli perniagaan, pekedai dan kumpulan-kumpulan lain telah diadakan. This is my home. I've lived here for 45 years, and then you have MRT coming in. Like any project, there's bound to be traffic, there's bound to be noise. There were a bit of cracks, a bit of movement on the ground to affect the whole area, and there were individual meetings that were held by MRT's representation, and my concerns were met, and I'd like to thank them for that. Yeah. Kami tidak diabaikan lah. Memang pihak MMC Gamuda memang menjaga kami dengan baik. Setiap kali kami dapat masalah, kami membuat aduan dengan mereka. Mereka memang dapat mempenteras semua masalah yang datang dengan secepat mungkin. Pembinaan laluan pengangkutan baru di Lembah Klang bukannya mudah. Bagi tujuan pembinaan, laluan dibahagikan kepada 3 seksyen. Seksyen bertingkat utara dari Sungai Buloh ke Semantan, seksyen bawah tanah dari Semantan ke Maluri dan seksyen bertingkat selatan dari Maluri ke Kajang. Satu plan pengurusan trafik telah dilaksanakan bagi mengurangkan gangguan akibat pembinaan. Before we start any construction, we would have to plan the traffic management meticulously. Then we do simulation and the trial closure. Once the trial is successful, then we go for full implementation. Seksyen bertingkat terdiri daripada 1,400 tiang untuk menyokong 17,000 galang ke kotak bersegmen yang membentuk jejambat. Gantri pelancar seberat 400 tan digunakan untuk membina jejambat dengan menaikkan galang ke kotak bersegmen atau SBG. The gantry is, in a sense, sitting between 2 piers, basically a sort of a crane lifting mechanism. It lifts all the units together. It aligns them so they're all in a nice line. And at our peak, we had 21 gantries. That's a lot of gantries. Selepas pembinaan jejambat siap, struktur stesen bertingkat telah dibina. Terdapat 24 stesen bertingkat, 12 di seksyen utara dan 12 di seksyen selatan. Konsep reka bentuk stesen bertingkat diilhamkan dari Wakaf Melayu, tempat berteduh tradisional bagi pengembara. The idea of the station was, we call it Wakaf. Wakaf being a sort of pavilion structure that you find usually in the landscape, synonymous with paddy fields and things like this. But the idea of Wakaf is also that the transportation is a sort of a gift to the people. It's something for the people. Bersesuaian dengan identiti Malaysia, reka bentuk stesen adalah selari dengan persekitaran negara ini. It should become a tropical station. It's big overhang roofs, natural daylight, naturally ventilated, public plaza. These were all a series of ideas under the umbrella of the concept of a Wakaf. Untuk memudahkan pembinaan laluan di pusat bandaraya, jajaran sepanjang 9.5 km berada di bawah tanah. Reka bentuk dan pembinaan kerja-kerja bawah tanah dianugerahkan kepada MMC Gamuda KVMRT Tunneling Siam Berhad atas pengalaman mereka membina terowong seperti Smart Tunnel. Namun, membina terowong dengan kondisi tanah karstik di Kuala Lumpur adalah mencabar. Semasa pembinaan terowong smart antara tahun 2004 hingga 2007, pasukan pembina berdepan bencana runtuhan dan tanah mendah.
Dengan pengetahuan sedia ada, MMC Gamuda KVMRT mereka cipta mesin pengorek terowong baru TBM Variable Density yang mampu mengatasi masalah ini. TBM digunakan untuk menggali batu dan tanah dengan alat khas yang dipasang pada kepala pemotong yang berputar. Bentonite slurry dipam ke bahagian depan mesin untuk mengekalkan tekanan permukaan. Mesin ini boleh mengubah ketumpatan slurry dari konsistensi yang cair kepada pekat. Slurry yang pekat digunakan untuk mengisi kaviti dan menghalangnya terlepas ke permukaan, mengurangkan runtuhan jalan. 8 TBM digunakan untuk membina terowong bawah tanah dan ia dilancarkan dari 4 tapak pelancaran. Pelancaran TBM Variable Density pertama telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak pada 30 Mei 2013. It's actually a technological marvel. I was so impressed. I was in awe of that machine when I first saw it. It looks like a Star Trek movie, you know. And this is something that we can be really proud of. TBM berupaya mengorek dan membina gegelang yang membentuk lapisan terowong. Setiap gelang terdiri daripada 7 segmen dan 1 kunci atau keystone. Sebanyak 11,500 segmen diperlukan untuk membina terowong berkembar sepanjang 7.8 km. Dinding terowong harus kukuh untuk menghadapi tekanan kuat dan kesan kimia dari tanah dan air, serta bertahan daripada enapan akibat keadaan geologi tanah yang teruk. Projek terowong MRT ini memerlukan ribuan pekerja. Untuk tempoh 2 tahun pembinaan dan MMC Gamuda telah menubuhkan Akademi Latihan Terowong atau TTA untuk melatih ratusan pekerja tempatan yang diperlukan untuk kerja-kerja pembinaan bawah tanah. Akademi ini merupakan yang pertama ditubuhkan untuk membentuk tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang pembinaan terowong seiring dengan aspirasi kerajaan untuk mentransformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. People tend to look at a mega project in terms of the capital investment. But a mega project like this actually opens up wonderful opportunities for young people from the kampung to not only get jobs, but to be trained in a high technology field. Masa depan kerja dalam tunnel ini agak cerahlah sebab ni baru first project MRT. Mungkin lepas ni ada lagi. Jurutera Muda Malaysia telah menyahut cabaran untuk bekerja dalam projek infrastruktur paling kompleks di negara ini. I'm now handling one of the machine and running the full operation of the tunnel. I am lucky because I have good mentors teaching me how to actually control the machine, how to actually manage the people. It's quite challenging, but I think I like it because there's not many chance that you can be in a tunneling construction industry. With that kind of work experience, they can find employment anywhere in the world. And this is what excites me actually. Young people, they have an opportunity to work in this project. And we can be very proud of the fact that it is actually being delivered by Malaysians and by a Malaysian consortium. Golongan wanita juga berperanan penting dalam projek ini, mengambil tugas yang biasanya didominasi oleh golongan lelaki. I think tunneling jobs is like one of the more specialist work that we have in the civil engineering industry. So this is definitely a golden opportunity. In my team, everyone is the same. I mean, if you're male or you're female, then it's the same. If they're working inside the tunnel, inside the machines, then I'm also working inside the tunnels and also the machines. So basically, it's fair and square. We've always wanted more women to be part of the labour force, more women in the boardrooms, more women in top management, and more women in the technical field. So this project, when we see that it has succeeded in opening the door for more women to participate as engineers, I think that's a wonderful thing, and we want to congratulate Malaysian women.
Projek KVMRT telah meningkatkan kualiti penyiapan dan keselamatan bagi industri pembinaan tempatan agar setara piawaian antarabangsa. Audit keselamatan dan pemeriksaan dijalankan dengan kerap bagi memastikan semua keperluan keselamatan dipatuhi. Latihan kemalangan juga dijalankan dengan kerap di tapak pembinaan. Pembinaan seksyen bawah tanah lebih berisiko tinggi. Pasukan pembina mengambil langkah tambahan dengan mengadakan latihan mengawal kebakaran. Usaha-usaha keselamatan ini diadaptasi oleh unit pasukan bomba dan penyelamat serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan atau CIDP. There has been a big improvement in safety. Now there is an awareness about the responsibilities we have to our workforce and to the people working on the job and the members of the public, and we do the work safely and we don't take risks. Safety! Safety! Sejumlah 11 penembusan TBM berlaku sepanjang 2 tahun kerja penerowongan. Mesin pengorek terowong melakukan penembusan terakhir pada 11 April 2015, menandakan kerja-kerja penerowongan telah selesai. Ini merupakan momen yang mengujakan buat pasukan pembina. We are improving ourselves. You can see 10 TBM already been successfully implemented and completed and without any problem to the surrounding. So you can see it's proven already. So I think we are very happy now and we are very confident that we can do more for the next coming future. Sebagai anak tempatan, saya banggalah. Penggunaan TBM Variable Density berjaya mengurangkan insiden tanah mendap sebanyak 95% bagi laluan KVMRT Sungai Buloh Kajang berbanding kerja membina terowong smart dengan keadaan geologi yang sama. Kehebatan inovasi TBM Variable Density diiktiraf di peringkat antarabangsa dan menerima anugerah International Tunneling and Underground Space Awards 2014 bagi kategori inovasi teknikal terbaik. It certainly is a great achievement, and in terms of Malaysia, it will enhance our profile internationally. And the very fact that we can win the international accolades is a wonderful achievement for all Malaysians. Selepas kerja-kerja penerowongan siap, proses pemasangan trek bagi seksyen bawah tanah dan bertingkat dilakukan serentak. Trek ini direka bentuk khas bagi mengurangkan kebisingan dan getaran daripada tren. Pengoperasian tren ini akan dijanakan dengan kuasa elektrik justru memerlukan pemasangan rel kuasa. Laluan pejalan kaki dibina di sepanjang jajaran. Ia membolehkan para penumpang untuk keluar daripada tren sekiranya berlaku kecemasan. Penghadang bunyi dibina di beberapa kawasan tertentu di sepanjang trek jejamban. There were certain areas that was very close to residential areas. And what we did was we have installed 3 different categories of noise barriers on the MRT alignment. Di stesen bertingkat, kerja-kerja akhir dijalankan di kawasan masuk stesen. Setiap stesen mempunyai minimum 2 pintu masuk dan sebahagiannya perlu dibina merentasi jalan besar atau lebuh raya. Selain tangga, pintu masuk dilengkapi dengan eskalator dan lift menjadikannya mesra OKU. Di bahagian platform, pintu platform automatik dipasang untuk memisahkan kawasan trek dan platform. Ini merupakan ciri keselamatan dan pintu ini hanya akan terbuka sekiranya tren berhenti di stesen dan pintu tren selari dengan pintu platform automatik. Pintu kutipan tambang automatik dan mesin menjual tiket dipasang memastikan sistem pertiketan yang moden dan tanpa kegunaan tunai. ...58 buah tren disediakan untuk laluan Sungai Buloh, Kajang. Tren ini direka oleh BMW Group Design Works USA bertemakan Guiding Light, melambangkan ciri-ciri reka bentuk yang kukuh, moden
elegan dan berkekalan. Komponen train diimport dari seluruh dunia dan juga dihasilkan secara tempatan seperti kerusi dan lampu LED. Komponen ini dipasang di kilang pemasangan train yang pertama di Malaysia, terletak di Rasa, Hulu Selangor. For a full set of production in Rasa, it takes around 45 days for a train set. This is the first full-fledged assembly plant in Malaysia. Every single thing, the interiors, the exteriors, every single component here is fitted in Malaysia. Selepas semua komponen dipasang, train akan melalui satu siri ujian untuk memastikan ianya dipasang dengan betul dan tepat. Set train yang lengkap dihantar ke depoh Sungai Buloh, depoh train terbesar di Asia Tenggara. This depot can house 60 trains of Line 1 and more than 40 trains for Line 2. It has all the equipment that can support the overhaul and heavy maintenance in addition to the light maintenance of the train for Line 1 and Line 2. Train ini menggunakan teknologi terkini. Sistem automasi train bersepadu yang canggih akan memastikan operasi yang diyakini dan efisien. We use a driverless system, so all the trains can be operated automatically by themselves. So it's one of the longest fully automatic MRT system in the world. Train juga dilengkapi dengan ciri keselamatan dengan kamera pengawasan yang dipasang di luar dan dalam train. We have 42 cameras per train, so we make sure that the passengers on board are safe and they will feel the security of it and they will feel comfortable to travel on the train. Pada November 2015, Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak membuat lawatan ke depoh Sungai Buloh untuk memantau perkembangan projek MRT. I oversee this project overall and I'm briefed on a regular basis and I go down and look at the progress myself and I intervene if there are problems. So everybody is committed, the entire government, to making this project a success. Pengoperasian train dikawal sepenuhnya dari Pusat Kawalan Operasi di Depoh Sungai Buloh. The Operation Control Center is actually the brain for the entire fully automatic railway. So it houses the computers and also the workstations controlling the trains and also the different systems of the railway. It allows the operator here to regulate the service so as to meet the demand of the passengers. Say, for example, during the morning peak hours, in case of a heavy rain that people don't want to drive because of traffic jam, there are more passengers using the train, then the controllers here will be able to adjust the service, pumping more trains into the service onto the main line to serve the additional passengers coming into the system. So it's the regulation of the service, which is one important function of the control center. Sistem kawalan train canggih ini membolehkan pengurusan operasi bangkutan rel bandar yang efisien dan diyakini. Dengan menggunakan komunikasi tanpa wayar antara train, peralatan trek dan pusat pengawalan trafik, sistem ini dapat beroperasi sepenuhnya secara automatik. The trains, when they come back to the depot, actually they could be automatically routed through the automatic wash plant to clean the car body and then routed into their designated position to go into sleep. The train have a sleep mode, to get overnight. And then in the morning, a certain period of time before the timetable launch time, the trains will be waken up and then have the air conditioning units cooling down the interior of the train. And then the train will be automatically launched into service according to the timetable, one after the other. So all these are fully automatic. Sebelum operasi train sebenar bermula, adalah penting untuk menguji kebolehan pusat kawalan operasi bagi memastikan sistem berjalan lancar.
We have entered the trial operation period, and these controllers are from Rapid Rail. They have undergone several months of training, not just a system, but also the safety and operation rules and procedures to operate this railway. Percubaan operasi MRT dijalankan selama 3 bulan sebelum ia dibuka kepada orang ramai. Now we are in the process of increasing progressively the level of service, putting more trains onto the main line to let the trains and the system to run in, to flush out any early bugs or failures, so that by the time when we open the railway, hopefully we would have a very reliable and safe system. Setelah tren melalui ujian dan pentauliahan yang teliti, fasa 1 bagi laluan SBK dari Sungai Buloh ke Semantan telah bersedia untuk dibuka kepada orang ramai. Pada 15 Disember 2016, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak melancarkan laluan MRT Lembah Kelang yang pertama. Apa yang kita anggap sebagai satu impian kini menjadi realiti. Hari ini bukan saja hari yang teristimewa bagi kita, tetapi lebih daripada itu, di mana bagi rakyat Malaysia, kerana mereka akan dapat menikmati perkhidmatan pengangkutan awam antara yang paling moden di dunia. Sejumlah 24 set tren yang boleh menampung 1,200 penumpang telah dilancarkan, meliputi jarak 21 km dan 12 stesen bertingkat. Untuk menggalakkan orang ramai menggunakan MRT, kemudahan tambahan seperti Park and Ride telah disediakan. Sebanyak 14 stesen menyediakan kemudahan Park and Ride. Untuk meningkatkan operasi MRT, perkhidmatan bas pengantara turut disediakan untuk para pengguna. Sebanyak 300 buah bas telah digerakkan untuk memberi perkhidmatan kepada komuniti di sepanjang laluan. Pembukaan fasa pertama menandakan pencapaian penting projek ini, namun kerja-kerja masih belum selesai. More excitement now because now we're going into the underground section, getting ready for the phase 2 opening, and the excitement is there. It's brewing. Pasukan pembina MRT hanya mempunyai 7 bulan untuk menyiapkan laluan MRT yang selebihnya dari Semantan hingga ke Kajang. Fasa 1 laluan Sungai Buloh Kajang telah beroperasi dan diterima baik oleh masyarakat Malaysia. The reaction has been wonderful, very positive, and this has given us a great deal of encouragement that we are on the right track and that the future looks very encouraging indeed. Namun banyak lagi dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan perhubungan di Lembah Kelang. Laluan MRT kedua, laluan Sungai Buloh Serdang Putrajaya, dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak pada 15 September 2016. I think it's important that there is the integrated and seamless connectivity. We cannot achieve that with just one line. We need multiple lines. By 2020, we hope to achieve 40% utilization of public transport, and to get to 40% means that we're on par with some of the developed cities in the world. Laluan kedua MRT sepanjang 52.2 km dengan 37 buah stesen akan memberi kemudahan kepada populasi seramai 2 juta orang. Kerja-kerja telah dimulakan dan dijangka siap pada Julai 2022. Di kilang pembaik pulih mesin pengorek terowong yang terletak di Pusing Perak, mesin yang digunakan semasa laluan pertama dibersihkan dan komponennya dibaiki sebagai persediaan untuk laluan kedua. Kemudahan ini yang pertama di Malaysia membolehkan pemindahan teknologi pembaik pulihan mesin pengorek terowong kepada jurutera Malaysia. Pasukan pembina bertungkus lumus menyiapkan fasa kedua. Stesen-stesen bawah tanah telah melalui perubahan besar. The civil works for these stations have been extremely exciting, and they've been very unique around the world. This particular station site was in limestone rock,
And it was the largest station, and it was one of the biggest excavated holes in the city. From then on, we worked very hard to build these structural works within the station, and some enormous amount of steel and concrete has gone in, all managed very well and done within record time. Finally, when you actually have the primary structure ready, then comes all the fittings, mechanical, electrical, and the architectural, and all the systems. Everything has to be tested. Your doors have to be tested. Your PA system, firefighting, the wet side, all the water, the sprinklers, everything has to be tested one by one. So there is no system that is not tested. Dengan hanya beberapa bulan sebelum pembukaan laluan pertama, fasa terakhir pembinaan MRT diteruskan untuk memastikan tarikh pelancaran mengikut jadual. Reka bentuk stesen-stesen bawah tanah diilhamkan oleh kuarza bersegi-segi terbentuk di Rabung Kuarza Klang Gates, Kuala Lumpur. We took inspiration from it, and in that the multifaceted shape of the quartz crystal and its multi-coloured reflections sort of resonate with the multiracial spirit and the cultural richness of Malaysia. Setiap stesen bawah tanah mempunyai tema reka bentuk tersendiri yang menonjolkan keunikan persekitaran dan konteks sejarah. Reka bentuk stesen Muzium Negara diilhamkan daripada sejarah pengangkutan dan tema peralihan adalah berdasarkan muzium sebagai penyimpan bahan bersejarah berbeza dengan pembangunan baru di sekitarnya. Terletak berhampiran Stadium Merdeka, tema bagi stesen Merdeka ialah kemerdekaan. Di sini, imej-imej patriotik dipaparkan melambangkan momen bersejarah. Stesen Bukit Bintang terletak di segitiga emas Kuala Lumpur, lokasi yang sentiasa sibuk. Tema bagi stesen ini adalah dinamik. Stesen Tun Razak Exchange terletak di kawasan yang bakal menjadi pusat kewangan Kuala Lumpur. Oleh sebab Malaysia merupakan peneraju sistem kewangan Islam, tema stesen ini adalah Corporate Islamic. Stesen Cochrane dan Maluri terletak di kawasan Kuala Lumpur yang sedang ditransformasi oleh dua projek regenerasi bandar. Kedua-dua stesen ini dijangka memainkan peranan dalam menghidupkan kawasan sekitar. Di stesen-stesen bawah tanah, bangku yang direka bentuk secara unik oleh mahasiswa tempatan telah dipasang. Reka bentuk bangku ini dipilih menerusi pertandingan di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan undian orang ramai. I punya design dekat Cochrane Station, my design dia menang untuk tempat pertama. So that saya bersyukur sangat pada Allah, family, kawan-kawan siapa yang pernah tolong saya dalam menjayakan saya punya projek ni. Pada Mei 2017, kesemua pengoperasian stesen telah diserahkan kepada Rapid Rails yang berhad yang telah dilantik oleh Kerajaan Malaysia untuk mengendali dan menyelenggara transit aliran massa pertama negara. We've got a railway, 20 kilometres, which is open to the public, and then we have another 30 kilometres, which is not open to the public. And we have to stitch the two railways together. And we have to make sure at the end of the day that it runs as one railway. Di Pusat Kawalan Operasi, pasukan Rapid Rail sedang bersedia untuk pembukaan fasa kedua yang akan menyambung laluan tren dari Sungai Buloh ke Kajang. Kita akan buat sistem test kita tengok macam mana kecekapan kita punya sistem bekerja, macam mana kita punya train, performance, macam mana kita punya pertambahan daripada bilangan customer. Setakat ni semua train boleh bergerak dengan agak smooth, tak adalah nampak bermasalah. InsyaAllah semua akan berjalan lancar. Satu senario kecemasan sedang berlaku. Tren telah tergelincir dari landasan di seksyen bawah tanah. Penumpang-penumpang di dalam tren mengalami kecederaan dan kebakaran berlaku. Hello. Emergency.
Rapid Rail dengan kerjasama MRT Corporation menganjurkan satu latih amal tindakan kecemasan untuk bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bahaya. Naik atas, buat evacuation. Objektif kita adalah untuk memastikan bahawa kaki tangan Rapid Rail yang mengoperasikan MRT SPK Line ini bersedia dengan sepenuhnya dari segi operasi dan dari segi kecemasan, dan juga how kita bekerjasama dengan agensi penyelamat seperti contohnya bomba, Jabatan Polis, Kementerian Kesihatan, DBKL dan lain-lain semasa berlakunya kecemasan seperti tren tergelincir atau kebakaran khasnya dalam tunnel. Latih amal ini merupakan sebahagian daripada pelan tindakan kecemasan, satu keperluan mandatory oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat atau SPAD sebelum mengeluarkan lesen operasi. Based on kita punya pemerhatian pada hari ini, alhamdulillah semua pihak dapat bekerjasama memastikan bahawa latihan yang kita buat pada hari ini berjalan lancar, dan alhamdulillah setakat ini ianya berjalan seperti apa yang telah kita rancangkan. 6 tahun lalu, kerajaan memulakan pembinaan projek infrastruktur terbesar Malaysia, laluan MRT Sungai Buloh Kajang. Hasil dedikasi daripada ribuan pekerja yang terlibat dengan pembinaan ini telah merubah lanskap Lembah Klang. After all the 66 months of challenging and hard work, and finally we see it's a great deal. Quite proud of it. Apart from that, I think the quality has been very good, and our safety records and our environmental records have been excellent. I've been building railways, since I was a young boy now, and I think that this is a really good one. I think it's been a great team that has put this together, and I'm really proud. Hari ini kita semakin hampir dalam menjadikan Lembah Klang sebuah metropolis moden yang terhubung. Pada 17 Julai 2017, fasa kedua telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak, menandakan selesainya laluan Sungai Buloh Kajang. I was involved at the outset when we conceived the idea of having this MRT service. And today we see the launch of Line 1, and for me personally, it has brought home a feeling that you have done something very significant for the people of Malaysia. I'm so proud of the fact that this is a Malaysian project managed by Malaysians can succeed to be ahead of schedule and below budget. I think it's very rare that any country in the world could have achieved what we have done for Malaysia. It's a real game changer, change of lifestyle. This is the way moving forward for the nation. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, penyiapan projek ini sangat dinanti-nantikan. Sekarang ni start MRT dah buka, I dah naik MRT lah. Now I was excited because MRT design now the station. Look at it, the station is actually friendly to the disabled people, especially for the OKU who is on the wheelchair. Bagi saya labakan, dengan adanya ni MRT, saya dapat kurangkan kos perbelanjaan seharian saya untuk pergi kerja. Previously from Kajang, it's only have one choice to go KL, which is KTM. It take about 2 hours, but since MRT open, it take about 1 hour, so I can save my sleeping times lah. Sejak kemerdekaan negara 60 tahun lalu, Malaysia terus berkembang menjadi salah sebuah negara Asia yang pesat membangun. Projek KVMRT adalah satu perubahan dalam menjadikan bandar Kuala Lumpur lebih mesra, didiami dan dinamik. I'm confident that given this project and the other mega projects that we are going to implement, that inshallah Malaysia and Kuala Lumpur in particular will be one of the leading cities in the world. MRT Malaysia melangkaui ekspektasi, mengubah kehidupan demi negara dan masa depan yang gemilang.